anda just boleh update je lah. Anda letakkan C1. C1 adalah hygiene score kita. Kita highlight balik semula kita punya dataset ini untuk dianalisis oleh komputer. Kemudian kita tekan Ctrl R untuk run. Dan inilah output kita. Knowledge dengan income dan knowledge dengan hygiene score. Betul? Knowledge dengan income telah dilaporkan tadi bahawa nilai R-nya adalah 0.180, positive negligible relationship. Nilai P 0.196, kita boleh kata fail to reject null, there is no relationship between income and also knowledge. Kemudian kita pergi kepada hygiene score. Hygiene score saya laporkan di sini 0.345 dan dia ada nilai P. Ini nilai P dia 0.011. Maka saya menolak null, betul tak? I will reject the null hypothesis. So when I reject the null hypothesis, therefore I'm going to make a conclusion there is a relationship, betul tak? There is a relationship between the hygiene score dengan knowledge. Maknanya semakin tinggi knowledge, semakin baguslah dia punya hygiene. So significant at level P less than 0.05. Ini adalah contoh kaedah anda nak buat jadual. Dengan kata lain, bagus ke tak bagus hygiene seseorang mempengaruhi tak seseorang punya knowledge? Adakah knowledge seseorang mempengaruhi, adakah hygiene dia diterjemahkan dengan knowledge? Ya. Okey, dalam correlation awak tak tahu siapa depan siapa belakang Itu kena jelas. Siapa depan siapa belakang tu maknanya secara relatif je. Sebab konon-konon awak letak knowledge tu sebagai DV, betul? Dan IV awak sebagai DV awak sebagai knowledge dan IV awak sebagai hygiene. Therefore awak akan kata tinggi knowledge tinggi hygiene, ataupun hygiene tinggi knowledge pun tinggi. Macam itulah. Maknanya correlation tu ada. Semakin tinggi seseorang punya knowledge, semakin baguslah hygiene dia. You boleh cakap begitu. Okey, kalau yang misal kata negative correlation, you akan cakap bagaimana? Contohlah awak dapat negative correlation. Instead of awak dapat 0.3, awak dapat negatif 0.3. Contoh. Maka awak punya argument jadi macam mana? Semakin tinggi knowledge dia, semakin rendah hygiene score dia. Faham? Itu kalau awak dapat negative correlation. So, step yang ini mesti buat dengan cemerlang. There is no significant relationship ke ataupun there is significant relationship between your IV and DV. So, in this particular case, kita buat income tadi kan? Yang saya minta anda buat adalah anda buat untuk hygiene. So, maknanya anda kata there is significant relationship between hygiene score dengan level of knowledge at the level of point significant P005 dan R value is equal to 0.345 and the P value is equal to 0.011. Therefore, you are going to give the norm, nature of relationship based on the R value where you must interpret because of the direction and also the strength. So, kita boleh kata ada relationship but the relationship are considered considered low lah sebab more than 0.2 tetapi pada 0.4. So, kalau mengikut Clifford rule of thumb, dia ada relationship tetapi relationshipnya boleh dikonsider sebagai low, pandai. Dan tuan-tuan dan perempuan kena tahu bahawa bagusnya pakai SPSS ni sebab anda boleh buat classification ataupun cluster analysis. Maknanya analyze it in a clustering manner. Faham tak? Contoh kan, anda nak tengok, okey, saya dah tahu bahawa knowledge ada kaitan dengan hygiene. So sekarang saya nak tahu, knowledge dengan hygiene ni ada tak beza antara kumpulan yang namanya case dengan control? Betul tak? Yang ini secara overall. So sekarang ni saya bagi awak sedikit ilmu yang advance, cara nak tahu, awak boleh tahu juga. Ada tak beza antara kumpulan A dan B? Cara dia mudah je. Awak pergi kepada data, awak pergi kepada split file. Awak pergi pada split file, awak tekan compare group, awak comparekan group mereka yang namanya case dan juga yang namanya pandai. Awak cari compare group, ambil ni lah group F1, betul? Dan awak tekan paste. So, apa yang akan berlaku sebenarnya selepas ini, komputer akan menganalisis data ini lebih kepada korelasi juga, tetapi dia analysekan mengikut kumpulan, pandai. Contoh kan, saya copy balik ayat ni, tak payah susah-susah, tuan-tuan dan perempuan dah belajar menggunakan syntax, jadi tuan-tuan dan perempuan hanya copy dan paste sahaja. Tetapi jangan lupa, saya dah pernah cerita, split off, apa dia? Tutup balik. Kalau tak sampai kiamat, dia analyse by case dengan control. Oleh itu, tuan-tuan dan perempuan perlu analysis together, tekan Ctrl R, dia bagi tegur dua-dua, nampak? Knowledge dengan income tak ada kaitan antara kumpulan case. Knowledge dengan hygiene score ada kaitan. Tapi kalau kita tengok, untuk kumpulan control tak ada maknanya. Kumpulan control tidak menunjukkan apa-apa cerita, betul tak? Antara knowledge dengan hygiene score. Dengan kata lain, kumpulan knowledge adalah
dia tidak bersandar pun. Kumpulan kontrol dia tidak bersandar. Faham tak? Nampak tak? Ni, cuba tengok. Knowledge ni kumpulan, ni akan tengok ni atas. Yang ni kumpulan apa? Case kan. So kalau kita tengok kumpulan case menunjukkan nilai yang signifikan antara knowledge dengan hygiene. Tapi knowledge dengan hygiene pada kumpulan kontrol tak ada signifikan. Betul tak? Apa maknanya? Kumpulan kontrol ni knowledge ke tak ada kena-mengena dengan dia punya hygiene. Itu maksudnya. Tapi semestinya kumpulan case ada kena-mengena. Dengan kata lain apa? Okey. Apa pula sama? Kan beza ni. Ini jangan tengok ni. Ada ni. Mana? Saya nak pakai marker ni. Jangan tengok lagi. Tengok yang atas ni. Tengok yang case ni dulu. Dah tengok dah? Tengok yang case ni. Apa yang awak nampak? Knowledge dengan income. R dia 0.2. P value dia 0.235. Fail to reject. Maknanya tak ada relationship. Bawah ni 0.384. P value dia 0.190. 0.019. Less than alpha. Reject null hypothesis. Therefore ada relationship antara knowledge dengan hygiene. Tapi kumpulan case. Maknanya kumpulan case ni memang menunjukkan knowledge is something. Something is going on to influence your case, which is one of it is the knowledge. Tetapi something is not going anywhere if you talk about the control group. Itu interpretation dia. Ini tu sebab saya kata ini lebih dalam lah. Ini lebih dalam kalau awak nak tengok. Kata awak nak tengok nanti by Jantina, boleh tak? Boleh. Apa susah sangat? Copy je yang tadi punya formula, gantikan dengan ni, copy ni balik. Lagi sekali lah. Buat lagi sekali tapi jangan buat by F. Buat by gender A2. Ubah je A2 pula. Kalau by gender and by case boleh buat ke? Itu dah lebih lagi kompleks. Ini contoh pula by by gender. By gender kita tengok antara kumpulan knowledge dengan hygiene tak ada kena-mengena. Di kalangan lelaki tetapi perempuan ada kena-mengena. Awak nak buat layer tu 2 layer. Boleh. Tapi kalau sampel size awak kecil macam ni 54, dia layer, last sekali awak tak dapat apa pun boleh dianalisis oleh komputer. Boleh cuba, tak ada masalah. Awak nak layerkan 2 layer, betul tak? Awak nak letak F1 dan juga awak nak by case dan control dan tengok pula lagi faktor Jantina. Boleh? Macam ni lah. Antara male case pula. Tengok ada tak? Antara male control tak ada. Yang ada adalah female. Dengan kata lain, kita dah buat tadi antara case kan. Dengan kata lain, kalau kata faktor lelaki atau perempuan, dia mestilah perempuan dan dia adalah case. Memang ada cerita lah pasal knowledge dia dalam case ni lah. Yang kata, nampak? Tadi kan 0.38 kan? Ini yang sebenarnya. Tetapi tuan-tuan dan perempuan kena jelas. Bila nak buat benda ni, you kena test dulu. Ada beza tak antara Jantina dengan knowledge? Ada beza tak antara case dengan control dengan knowledge? Maksudnya pada awal lagi lah kita. Yes, dalam ujian beza. Sebab itu kadang-kadang orang akan tanya, kenapa kita kena belajar perbezaan ni? Sebab kalau dia berbeza, maka dia adalah faktor yang kita perlu berbaloinya analisis lagi. Inilah analisis lagi tu. Kalau dah mula-mula pun tak ada beza, bye-bye lah. Forget about it. Okay, I took one example. Tapi benda ni kadang-kadang dia by chance. By chance bermaksud apa? Secara kebetulan ataupun bukan secara kebetulan. Itu yang kita ada type 1 error, type 2 error tu. Itu cerita lain. Cuma saya nak tunjuk contoh. Saya cuba menghipotesiskan knowledge ni antara lelaki dengan perempuan. So kalau awak tengok, nampak tak? Betul tak apa saya kata tadi? Kalau ada beza antara lelaki dan perempuan, so faktor kemaluan lah. Faktor Jantina ini berbaloi untuk dianalisa lagi. Nampak? Knowledge antara lelaki dengan perempuan adalah seperti berikut dan dia signifikan. Therefore kita bawa knowledge lelaki dan perempuan ni dalam analisis lanjutan. Dalam korelasi tadi dah. Itu yang saya kata tadi, kita membuat clusterification. Kita mengclusterkan dia by stages. Tak percaya, kita cuba buat lagi sekali pula. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan, ubah lagi sekali, tukar pula pada F1 ni tadi, group. Ada beza tak dia punya apa nama ni? Dia punya knowledge. Kadang-kadang dia tak ada beza. Macam ni by chance lah, dia tak ada beza. Tak ada beza pun.
Tapi kenapa awak clusterkan juga? Sebab itulah kita punya tujuan buat kajian ni pun nak tahu kes dengan kontrol, betul tak? Jelas. Senang? Boleh nampak ke tak boleh nampak ke dah gelap masa depan? Boleh, tapi kalau walaupun tak ada perbezaan nak buat je. Oh, kalau awak misal kata tengok tak ada perbezaan tapi main langgar je nak buat. Silakan. Ini kajian awak. Cuma jawapan dia jadi sama lah ya, sebab tak ada kait-kait. tak juga. Awak tengok kan kat sini kan. Tadi kita tengok ada perkaitan antara data yang kita filter hanya menggunakan F1 ada correlation. So, secara teori dia sepatutnya macam gini. Bila ada correlation, kita tengok knowledge pun antara case dengan control sepatutnya ada different. Sepatutnya. Tapi tak ada. So, itu cerita lain lah. Faham? Faham tak? Sikit lah nak bincangkan dari atas. Itu sebab yang nak bincang dengan awak tu, dia mesti faham statistik. Bila dia tak faham, then minta dia datang ke CME awak yang sebelum ni. Betul. Sometimes it's like that. You must make people understand. So if the people don't understand, then itu yang dinamakan sebagai statistik. Sebab we talk about the P value. P stand for probability. By chance. It's being influenced by a lot of other things. Contohnya, you punya sample size. You punya dah lah 54 je. Betul tak? 53, seorang tak key in 3 kali. Macam tu. Dan sebagainya lah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dia lah. Tapi, dia punya konsep yang saya nak tunjuk ni, awak boleh buat korelasi ni berfilter-filter. Mengikut interest yang awak nak cerita. Betul tak? Kan kadang-kadang kan student ada tendensi kan, nak cerita sesuatu nak signifikan je. Sebab awak buat nanti analisis semua tak signifikan. Allah, habislah aku kena hentam. Tak juga. Sebenarnya the quality of your discussion will help you that. Macam ni you nak justify. Macam ni, kalau tanya saya tak ada masalah. Sebab case dengan control is my understanding, is my objective. Kita memang nak tengok case dengan control. Apa jadahnya kita nak tengok male dengan female. Tapi kenapa male dengan female kita masuk dalam model ini ataupun dalam analisis ini? Kerana saya nak menunjukkan bahawa faktor male dan female ni, masa tengok knowledge asal-asal tadi, dia beza. Bila dia beza, kena asingkan. Kalau tak asingkan, seolah-olahnya dia ada knowledge, tetapi knowledge dia sebenarnya dipengaruhi oleh faktor lain. Bukan faktor yang awak nak kaji. Faham tak? Faktor yang mengganggu dia sebenarnya apa? Janti, jantina. So, bila kita split baru kita nampak, sebenarnya knowledge ni ada kaitan dengan case. Tetapi, bukan semua. Perempuan sahaja. Perempuan sahaja yang ada tendensi untuk menunjukkan dia knowledge, that's why dia bersih. Lelaki tak kisah. Dia knowledgeable ke, tak knowledgeable ke, dia still macam itu. Dia kotor-kotor lah, dia bersih-bersih lah. Tak ada kena-mengena dengan knowledge. Faham? Kita buat apa tu? Buat clustering tu. Okay. Yang first kita buat macam variant, kalau kita buat multivariate tu kan. Yes, correct. Ada orang guna dia kasi longgar dia punya P value dia kasi up. Dia buat sebagai P value dia 0.1. Alpha dia 0.1. Macam tu maksud awak. Ataupun Dia kasi besar alpha dia. yalah, alfanya daripada 0.05 dia jadikan alfanya 0.1. Macam tu awak masukkan kan, Andre? Betul tak? Instead of 0.05 ni baru awak reject kan? Sekali awak jadikan dia 0.1. Betul? Itu maksud awak kan? Yang ini P value kan? Alpha. Alpha tu dia kasi Besar lah. Kasih besar. Okey, tak ada masalah. Tetapi awak kena ingat, bila awak dah start buat 0.1 ataupun awak buat 1, ini 0.1 bersamaan dengan 10%. 10% error yang ada dalam awak punya tabulation. Bila 10% error, mengikut ulama-ulama statistik, dah tak payah buat analisis dah untuk probability. Sebenarnya lah. Sebab dia dah bukan cerita by chance lah. Itu dah macam cerita by coincidence. Faham? Sebab awak yang nak dia signifikan. Itu sebab awak nak adjust P value ni terbelah. Awak nak adjust alpha terbelah. Tetapi dia dah tak jadi statistical meaningful. Faham tak? Secara statistical meaningful probability-nya dah out of that context. Sebab dia terbelah kepada researcher. You nak jadikan dia alpha 0.01, 0.1 dan sebagainya boleh. Tak ada masalah. Faham tak anda apa yang saya maksudkan? So awak nak set alpha awak jadi 0.1 boleh. Tapi awak mesti discuss secara beautiful, menunjukkan bahawa ada significant relationship tetapi pada probability yang tidak diterima oleh jumhur ulama. Faham tak? Macam tu.
Tapi kalau you nak challenge yourself, you nak challenge your examiner, why not? It's good. Dia nampak Sebab apa yang dimaksudkan oleh Adrian ni, kajian yang sebelum ni. Kalau tanya saya, bagus. Tapi indirectly, you kena kritik lah kajian tu. Kalau dia menunjukkan signifikan tu ada, tetapi signifikan tu ada dengan error yang banyak. Dengan signifikan yang ada, error yang sikit. Mana bagus? Selalunya kalau cakap dengan error banyak tu, kita boleh jadikan reference kalau macam Error tak error tu cerita nombor 8. Nak jadikan reference nombor 18. Tak ada hal. Bukan isu utama. Isunya you faham tak? Apa yang sebab apa you nak jadikan dia reference? Sebab mungkin nanti bila awak punya signifikan, dia punya signifikan tapi pada 0.1. Siapa punya kajian lagi bagus? Awak lah. Sebab awak punya P error lebih sikit tapi signifikan. Dia punya P error dia banyak. Baru dia signifikan. Awak error sikit, signifikan. Dia error banyak, signifikan. So awak punya kajian lagi bagus. Itu sebab you kena tengok literature. It's a very good soalan lah. Sebab kadang-kadang kan you ada orang buat yang 0.1. You faham? Oh, ini maksudnya ada banyak error. So apa bagusnya? Bagus untuk you comparekan dengan you punya kajian. Sebab tu saya kata nak jadikan dia reference atau tak, it's different story. No problem. Sebab itu juga bila awak belajar sebelum ni 95 CI, betul tak? Dulu orang pakai P tau. Sekarang orang pakai CI. So awak boleh tengok awak punya CI yang awak analisis nanti dengan CI yang orang lain analisis. Saya tak nak tunjuk banyak lah. Saya tunjuk yang awak dah analyse tadi ni je. Awak tengok CI ni, CI antara, apa nama ni? Oh, sebab dua-dua signifikan, sorry. Ni contohlah. CI saya negatif 3 dengan negatif 0.1 lah lebih kurang kan. Awak tengok lagi satu punya kajian, berapa CI ni? Lagi besar CI, lagi banyak differences, lagi banyak variance, lagi banyak variance, lagi banyak error. Lagi kecil, lagi kurang error. Precise tak? Precise. Correct. Itu sebab zaman sekarang orang dah tak nak tengok P dah. Orang tengok P, tapi orang dah tak nak tengok hanya P. Dia nak tengok juga CI. tapi tak banyak yang ada CI. Tak, sekarang ni kebanyakan impact factor journal dah tak nak P. Dia nak CI juga. Awak kena bagi CI. Awak tak bagi CI, dia suruh cari. Jelas Very good, very good.